berkata, Kelantan turut memohon untuk menambah 5 pusat pemberian vaksin PPV termasuk di Bacok, Kuala Krai, Machang dan Pasir Emas serta penambahan PPV klinik dan hospital swasta. Keperkembangan luar negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa semua pihak menghormati gencatan senjata yang sudah dipersetujui antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas pada 20 Mei lalu. Jurucakap kepada Guterres pada sidang media berkata, Setiausaha Agung PBB itu prihatin terhadap kekerasan yang meningkat di Semenanjung Gaza. Haq berkata Guterres juga mahu melihat permusuhan dapat dihentikan dan memberi ruang kepada pihak yang berkenaan melakukan pelbagai usaha bagi menstabilkan keadaan. Menurut kenyataan jurucakap tentera Israel semalam, pihaknya melakukan serangan udara pertama ke Semenanjung Gaza sejak gencatan senjata berlaku pada Mei lalu. Berita hiburan. Pelawak dan penyanyi Aceh ada menerima mesej di Instagram daripada individu-individu yang menunjukkan minat mahu membeli motosikal yang bakal dijualnya nanti. Keputusan menjual motosikal kesayangannya itu dibuat Aceh sebagai alternatif untuk mengumpul wang bagi menampung kos rawatan ibunya, Ngaisah Hassan, yang kini mengalami masalah kesihatan. Aceh yang memiliki beberapa buah motosikal ketika dihubungi berkata ada di antara mereka sudah bertanya dan memilih motosikal yang diingini. Namun buat masa ini, Aceh mahu menjual motosikal lasak terlebih dahulu. Berbicara mengenai kesihatan ibunya, Aceh berkata doktor sudah membenarkan ibunya pulang ke rumah tetapi perlu lebih kerap ke hospital untuk pemeriksaan. Akhir sekali, sukan. Jika pelumba muda negara Sharifuddin Azman memenuhi petunjuk prestasi utama KPI, sudah pasti ada sinar untuknya bersaing dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP pada masa akan datang. Itu perkara yang mungkin akan ditunaikan Prinsipal Pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing SRT Datuk Razlan Razali apabila melihat prestasi pelumba muda berkenaan semakin menunjukkan perkembangan positif sekaligus memberi ruang dan peluang untuk beraksi di pentas lebih tinggi. Razlan berkata Sharifuddin atau dikenali sebagai Damok semakin matang selain bijak meletakkan diri dalam posisi terbaik pada setiap perlumbaan. Sebelum ini, Damok yang bermula di petak ke-10 melakukan kejutan muncul juara dengan catatan masa 29 minit 32.553 saat selepas bijak mengambil peluang memintas pelumba lain di pusingan akhir. Bulletin Manis FM, Gaya Pantai Timur. Ikuti perkembangan negeri Terengganu dalam Bulletin Darul Iman. Pelaksanaan caj percuma bagi wad kelas ketiga bagi seluruh hospital kerajaan di Terengganu akan dilaksanakan bermula 1 Julai ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Dr. Alias Razak memaklumkan dianggarkan kira-kira 1.2 juta rakyat Terengganu akan menerima manfaat pelaksanaan Manifesto PAS Terengganu bagi pilihan raya umum ke-14 itu. Jelasnya golongan yang menerima faedah program tersebut ialah semua pemegang kad pengenalan Terengganu merangkumi caj katil, makan minum dan juga rawatan. Caj wad kelas ketiga percuma ini akan melibatkan 6 buah hospital iaitu Hospital Sultanah Nur Zahirah, Hospital Dungun, Hospital Kemaman, Hospital Setiu, Hospital Besut dan Hospital Hulu Terengganu melibatkan anggaran 1,390 buah katil secara keseluruhannya. Bulletin Darul Iman setiap hari jam 9 pagi, 12 tengah hari dan 5 petang di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Harga asli bagi 17 Jun 2021, RM0.2520 Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari www.asditrg.com. Asdi, pelaburan berteraskan syariah. Anda sedang mendengarkan Manis Express bersama Patricia. Manis FM. Adalah mustika pujaan hatiku, ingin ku katakan ku cinta padamu. Siang dan malamku terbayang dirimu, hati tak tertahan di landaran mimpi. Engkaulah gadisku, idaman yang satu, ku nyanyikan lagu hanyalah untukmu. Sambutlah
salamku, hati yang merindu. Bilakah masanya kita akan bertemu? Andai bisa ku bina istana kita, kan ku hadiahkan padamu. Ku sunting di kau bidadari cinta, kan ku sematkan dalam jiwaku. Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hatimu, ikut irama, tarikan rentaknya. Hilangkan sengketa kita yang lama, kenangkanlah detik bahagia. Segandingan kita sekarang duka, oh romantisnya. Moga terhindar rasa yang curiga, pintu kasih mewangi selamanya. Ku lapaskan janji di antara kita, penuh setia selamanya. Andai bisa ku bina istana kita, kan ku hadiahkan padamu. Ku sunting di kau bidadari cinta, kan ku sematkan dalam jiwaku. Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hatimu, ikut irama, tarikan rentaknya. Hilangkan sengketa kita yang lama, kenangkanlah detik bahagia. Segandingan kita suka dan duka, oh romantisnya. Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hatimu, ikut irama, tarikan rentaknya. Ya, itu dia Spin Hadilah Mustika baru saja menghiburkan anda semua. Hello, hai. Kembali lagi bersama dengan Fad dan juga Fia di Manis Express. Baiklah, sekarang ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Jadi, kepada anda, kepada semua yang sedang mendengarkan kami sekarang ini, mungkin ada yang sedang memandu. Jadi, kepada anda yang memandu tu berhati-hati di jalan raya lah. Kalau anda tu ada kelapangan masa yang mungkin tengah lepak-lepak kat rumah tu, sambil dengar-dengar kami bercakap ni, sebenarnya anda juga boleh melihat kami. Anda boleh saja pergi ke Facebook kami Manis FM. Dekat situ adalah muka Hidayatul Sufiani, muka Fad dan juga muka tetamu kita hari ini. Jadi kepada anda semua, terima kasih atas kesudian dan juga kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami pada petang ini. Baiklah, di jam yang kedua ni seperti biasa kita ada Synergy Express tentang perkongsian topik intelektual terkini yang lebih terperinci, membincangkan isu-isu semasa yang berlaku dalam dan juga luar negara bersama dengan panel jemputan. Itu kita berusaha hati untuk bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini, Dr. Mazlifah Omar selaku pakar perubatan pemulihan UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, apa khabar Doktor? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baru balik dari pusat vaksin. Okey. Jadi kita nak tahu juga perkembangan terbaru lah di sekitar Lembah Kelang pada ketika ini. Bagaimana tentang kabar untuk pemberian vaksin setakat ini? Berjalan dengan lancar atau bagaimana? Tadi saya baru balik daripada pusat vaksin di Puncak Alam UiTM. Alhamdulillah, sasaran kita sangat hampir bilangan orang yang datang untuk pengambilan vaksin adalah dekat dengan sasaran kita lah, iaitu 750. InsyaAllah kita akan meningkatkan lagi sasaran kita untuk minggu depan 2 kali ganda. Semoga
Semoga cepatlah ramai orang yang dapat vaksin. Baik. Kita sedang usaha untuk mewujudkan imuniti kelompok pada ketika ini. Jadi doktor adalah tetamu pertama dalam bidang kesihatan yang bersama dengan kita selepas daripada pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi mungkin saya ingin tanya pendapat dan juga apa yang pandangan secara peribadi melihat kepada pelan pemulihan negara yang visinya cukup luas. Daripada aspek kesihatan, bagaimana doktor melihat kepada perkabaran ini, doktor? Untuk post-COVID ke? Berkenaan dengan COVID-19 sebelum sekarang sebab kita dah lebih daripada setahun mengalami pandemik ni, so banyak benda-benda yang kita nampak hasil daripada pandemik inilah. Salah satunya post-COVID syndrome, ataupun kita panggil long COVID iaitu gejala yang berpanjangan. So sekarang ni sampai masa untuk pemulihan pula, campur dengan pemulihan. Maksud saya so rata-rata di Malaysia, di seluruh Malaysia, bahagian perubatan pemulihan telah mengambil langkah yang seterusnya untuk meneruskan rawatan pesakit-pesakit COVID ni untuk mendapat rawatan pemulihan untuk lebih sihat selepas terkena jangkitan. Baik. Jadi kepada yang baru sahaja tune in ke Manis FM sekarang ini, kita nak bagi tahu kepada anda semua yang sekarang ini kita ada satu topik yang sangat menarik juga. Sesuailah dengan keadaan kita sekarang ini, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Jadi kita nak bercakap tentang mendepani long COVID ataupun post COVID syndrome. Dan sebab itulah kita ada tetamu yang sangat arif berkenaan tentang ini. Jadi kita nak cerita sedikit long COVID ataupun post COVID syndrome ni kepada yang mungkin belum familiar lagi dengan terma ini kan. Jadi kita nak bagi tahu long COVID ataupun post COVID syndrome merupakan satu keadaan di mana bekas pesakit COVID-19 masih mempunyai simptom yang berpanjangan akibat daripada jangkitan COVID-19 itu sendiri. Menurut rujukan antarabangsa NICE Guideline menyatakan pesakit yang telah mendapat jangkitan COVID-19 berkemungkinan untuk kekal mempunyai beberapa simptom dalam tempoh 12 minggu atau lebih. Jadi kita nak bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang perkara ini. Jadi nak ditanyakan kepada doktor, kita semua sedia maklum bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 telah dilanjutkan lah bermula 15 Jun ini sampailah 28 Jun nanti kan. Jadi ini semua adalah untuk kita nak bantu fasiliti kesihatan kita juga sebenarnya, nak bagi ada gap sedikit kan untuk kita nak kawal. Dari kacamata doktor melihat langkah ini di samping program vaksinasi yang sedang giat dijalankan, adakah kita semakin hampir untuk memperoleh kemenangan menentang COVID-19? Itu semua adalah harapan kita semua juga. Jadi pada pendapat doktor tu bagaimana? Betul. Semua kita sangat berharaplah kita dapat melawan dan kita menang menangani pandemik COVID ni. So buat masa sekarang ni dengan hasil usaha kerajaan untuk membekalkan vaksin kepada rakyat Malaysia, kita dah complete bagi vaksin pada rakyat lebih kurang 4 hingga 4.6%. So itu dah complete lah. Yang dan 2 dos dah complete. Tapi yang baru first dose completed cuma about 10% lah, 10 to 11%. So, kita punya sasaran untuk dapat herd immunity adalah 80%. Kita nak seluruh rakyat Malaysia ni seramai 80% daripada mereka telah divaksinasikan. So sekarang cuma baru sampai 10% yang yang dah complete first dose. So untuk habiskan sampai 80% tu kita mungkin ambil masa Februari 2022 lah. Itu pun kalau bekalan kita statik 150,000 per day. Kalau kerajaan tambah lagi jumlah bekalan, insya-Allah kita boleh percepatkan lagi. Insya-Allah. Jadi kertas kerja pastinya sedang dirangka untuk memastikan sasaran utama untuk memastikan setiap hari 200 bekalan dos vaksin COVID-19 itu diberikan kepada kita semua. Jadi tanggungjawab kita semua juga adalah untuk menghadiri. Apabila nama kita telah ada, kita perlu menghadiri untuk menerima vaksin COVID-19 itu. Baiklah doktor, kita melihat kepada long COVID ataupun post COVID-19 ini. Apabila seseorang itu telah rasa macam tempoh kuarantinnya telah tamat, apa langkah utama yang perlu beliau lakukan untuk memastikan ianya tidak ada gejala sampingan yang selanjutnya? Mungkin doktor boleh terangkan.
Apabila seorang itu dijangkiti oleh virus COVID, selalunya kita boleh kategorikan dia lah kepada 5 kategori tersebut yang kita tahu 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. So selalunya dia ramai yang mengalami jangkitan ni mild to moderate. Maksudnya gejala yang sedikit lah, tak kuat sangat. Okey, dia boleh kuarantin di rumah ataupun di kawasan kuarantin, di tempat kuarantin, dan dia boleh discharge daripada situ. So orang-orang di sini sangat sedikit lah yang akan menghadapi post-COVID syndrome. Yang selalunya menghadapi post-COVID syndrome ni adalah orang-orang yang lebih severe. Dia punya jangkitan yang lebih serius, yang masuk dalam ICU. So orang-orang yang tidak mengalami jangkitan yang sangat teruk, walaupun tak teruk, dia kadang-kadang boleh juga mendapat post-COVID syndrome ni. So langkah yang dia kena tahu adalah bila dia punya gejala ni melepasi lebih daripada 3 minggu. 3 minggu. So sikit-sikit dia akan hilang. Kalau dia tak hilang juga, bila dia melepasi 8 minggu, dia mungkin kita kata dia masih lagi dalam post-COVID syndrome. So kalau misal kata dia punya gejala ni memudaratkan dia ataupun menyusahkan dia kehidupan harian dia untuk dia pergi kerja, so dia boleh mendapat rawatan susulan. Baik. Jadi kita nak bertanya kepada siapa yang mungkin akan mendapat long COVID ataupun post COVID syndrome ini kan. Ada sebab baru-baru ini kita ada tengok yang kajian klinikal daripada KKM ada menyatakan yang 1004 pesakit yang diguna pakai sebagai kajian itu, kategori 4 dan 5 lah yang menerima rawatan susulan terhadap jangkitan. 66% daripada pesakit itu mengalami sindrom long COVID itu. Jadi boleh doktor terangkan sedikit apa garis panduan untuk long COVID ini? Adakah memang yang berkategori 4 dan 5 sahaja yang akan terlibat dalam sindrom ini, ataupun yang mild sebelum ini pun akan turut mendapat kesan sebegini? Ya, seperti yang saya terangkan tadi, walaupun dalam analisa kita dapati gejala post-COVID syndrome ni yang berlarutan ni banyak terdapat dari kategori 4 dan 5. Okey. So yang 66% ni di Malaysia, tapi kalau kita tengok dekat overseas sampai 87% pesakit yang severe dan masuk ICU dia didapati mendapat long COVID. Long COVID ni apa sebenarnya? Long COVID ni apa? So kita kena tahu apa tu long COVID dahulu. Setakat ni long COVID yang saya boleh beritahu secara kasar lah, dia adalah tanda-tanda sakit jangkitan virus tu dia berpanjangan walaupun dia sudah baik. Walaupun dia tak ada lagi dah virus tu tak ada lagi dalam badan dia, tapi dia masih lagi ada gejala tersebut. Dan dicampur pula dengan gejala-gejala lain. Okey, garis panduan yang ditetapkan yang kita boleh guna pakailah setakat ni dikeluarkan oleh WHO ni, yang mana yang setiap pesakit yang masih bergejala ni, yang masih bergejala lebih daripada tempoh 2 hingga 3 minggu ni, sekiranya dia mengganggu kehidupan harian dia ataupun dia memusahkan, tak boleh meneruskan, dia perlulah mendapat rawatan di hospital. Dia boleh pergi kat any doktor, beritahu dia masih bergejala dan apa perlu dia buat, dan doktor akan bagi dia untuk berjumpa dengan doktor pemulihan atau doktor bahagian respiratory untuk mendapat rawatan seterusnya. So maksudnya kita kena buat screening lah ataupun kita panggil saringan. Itu yang ditetapkan, garis panduan yang ditetapkan oleh WHO lah setakat ni. So orang-orang tersebut boleh pergi ke hospital ataupun klinik, beritahu and then pergi dapat rawatan susulan.
Baik. Jadi tadi doktor ada menerangkan tentang gejala ataupun simptom-simptom untuk kita mengenal pasti bagaimana untuk memastikan seseorang itu mengalami sindrom long COVID. Kalau kita ketahui bahawa kalau kita ini ada simptom-simptom seperti batuk, demam, sesak nafas dan sebagainya, itu adalah simptom untuk kita dijangkiti COVID-19. Jadi bagaimana pula simptom untuk kalau kita ni nak tahu yang kita ni adalah sebahagian daripada post-COVID ini. Bagaimana simptom-simptom itu? Adalah ianya sama atau bagaimana doktor? Simptom-simptom post-COVID ni dia boleh sama je dengan macam simptom yang orang tu masa awal kena jangkitan COVID, dan dia juga ditambah dengan simptom-simptom lain. Simptom-simptom lain tu adalah disebabkan oleh kesan daripada jangkitan yang sangat teruk pada badan dia. Macam dada dia, masa paru-paru dia telah dijangkiti dengan virus yang sangat teruk, so ada perubahan dari segi paru-paru dia jadi fibrosis, ada yang mengalami embolism, ada yang dia kena tube dalam mulut dan sangat lama, so dia tertekak, dah ada kesan kecederaan dari segi dari tube tu. Lepas tu dia sebab dia tak bergerak lama di atas katil sampai 2 minggu, so otot-otot dia jadi lemah, sendi-sendi dia jadi keras, tak gerak pun kadang-kadang tak boleh bergerak dengan betul lah. Maksudnya dia ada kesan sampingan daripada tidak bergerak. Kalau you demam, contohnya kalau kita demam 2 hari, kita baring je, bila kita nak bangun kita rasa badan kita sakit sangat. So post COVID ni dia boleh jadi macam tu lah. Badan kita jadi sakit, sendi-sendi sakit, kita rasa otot-otot kita lemah, dan kita nak bernafas susah, kesan daripada jangkitan kuman pada paru-paru. Kita rasa tekak kita sakit sebab ada tube yang dimasukkan sangat lama. Lepas tu kita susah nak telan, kesan daripada tube kan, ataupun kesan daripada jangkitan COVID pada otak. So dia boleh jadi lupa ingatan. Lupa ingatan bukannya teruk, tapi ada komponen yang minor lah. Lepas tu ada yang sampai psikologi affected lah, dia jadi anxiety, jadi depression. So dan sampai dia nak buat pekerjaan penjagaan diri dia pun susah. So benda-benda ni berlaku disebabkan bukan setakat jangkitan kuman tu sendiri yang Fad dah cakap sebab tadi macam batuk. So itu mungkin ada dicampur pula dengan benda-benda lain yang berlaku semasa rawatan kan, yang disebabkan kesan penyakit yang sangat teruk. Kita nak ucapkan terima kasih lah atas penjelasan itu doktor. Kerana kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada teknologi digital pada ketika ini. Kalau kita buka televisyen, bila doktor katakan memerlukan alat pernafasan yang memerlukan daripada ruang mulut kita tu, sebenarnya kita dah dapat bayangan, dan itu menyebabkan kita lebih patuh kepada SOP pada ketika ini. Jadi, sebab itulah juga kita tengok DG Hisham sendiri pun ada berkata yang to prevent is better than to cure. Sebab itulah kita sekarang ni memang kena betul-betul jaga diri kita, kena patuhi segala apa yang telah ditetapkan, kalau boleh stay at home dan sebagainya. Sebab kita tak nak benda-benda ni terjadi pada kita ataupun keluarga kita atau komuniti kita. Dia lah maksudnya membuktikan the COVID is real lah. Bukan agenda. Bukan lagi mindset. It's not a mindset anymore. Okay, baik. Jadi doktor, kalau kita tengok setengah pesakit COVID-19 ini dia mengalami penurunan fungsi paru-paru sehingga 20 hingga 30%. Ini memang real. Kita pun banyak tengok perkongsian di media sosial juga kan. Kita nampak betapa sukanya mereka nak bernafas. Jadi mereka yang antaranya mempunyai penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru kronik, dia memang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk alami COVID yang panjang. Jadi di sini nak ditanya kepada doktor, adakah sangat wajar untuk golongan ini mendapatkan keutamaan dalam suntikan vaksin yang segera dan bagi mengelak perkara ini dari berlaku? Apa komen doktor tentang ini? Itu mestilah, bagi saya itu adalah penting untuk orang-orang yang
baseline health dia. Maksudnya dia memang asal je sebelum kena jangkitan pun dia tak berapa sihat. So orang-orang begini memang patut mendapat vaksin. Sebab tu kerajaan letakkan orang-orang golongan sebegini adalah dalam fasa 2. Sebab diorang sangat memerlukan untuk melindungi diri mereka daripada kena jangkitan yang akan memudaratkan lagi keadaan kesihatan mereka. Sebab paru-paru mereka sudah tidak sihat. Jantung mereka sudah tidak sihat. Ditambah pula dengan jangkitan COVID ni yang merosakkan juga lagi paru-paru mereka dan jadi lagi teruk. Jadi apa pula komen doktor apabila mereka berkata diri mereka dah lah sedia lemah. Lepas tu dicocoknya vaksin nanti dengan kesan-kesan yang tertentu lagi melemahkan mereka. Jadi mereka takut nak ambil sebenarnya. Jadi apa komen doktor tentang ini? Sebenarnya dia kena pergi ke pusat vaksin bila sebenarnya dia kena mendapat penjelasan yang lebih jelas dan betul dari pegawai kesihatan yang bertauliah lah. Supaya dia mendapat penjelasan berkenaan kesihatan dia, bukan kesihatan orang lain secara rata-rata. Dia tanya doktor tentang diri dia, tentang sakit dia, boleh tak dia ambil vaksin, memudaratkan tak bila dia ambil vaksin. So doktor tersebut akan memeriksa dia secara terperinci, akan tengok blood result dia, akan tengok jantung dia macam mana, paru-paru dia macam mana. Nanti doktor tu akan advise dia, dia akan nasihatkan sama ada sesuai ke tak sesuai. InsyaAllah setakat ni golongan yang mengalami sakit jantung dan sakit paru-paru, bila kita bagi vaksin, alhamdulillah okey, tak ada masalah. Okey, memang akan ada beberapa persen yang kecil yang akan mengalami side effect, tapi secara majoritinya alhamdulillah okey. Jadi bottom line-nya dekat sini adalah apabila anda yang dalam keadaan macam tu ataupun golongan itu, apa yang perlu anda lakukan adalah dapatkan dulu consult tu daripada doktor dan juga orang yang betul lah. Kan jangan Google pula kan. Kalau saya tengok di berita di Kelantan baru-baru ini, seorang warga emas berusia 122 tahun tak salah saya, 120 lebih mendapatkan suntikan vaksin. Jadi itu adalah satu motivasi terbaik untuk kita semua. Dan apa saya nak kongsi juga yang berlaku di Kelantan baru-baru ini, saya lihat di kaca televisyen juga, varian Beta di Kelantan ini adalah satu penyebab utama untuk kenaikan kes di Kelantan pada ketika ini. Jadi itu adalah kenyataan pada varian-varian yang sebelum ini kita tak pernah dengar, tapi sekarang ini disebabkan oleh varian-varian ini kita mula concern, kita mula sedar. Jadi untuk simptom-simptomnya pastinya ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala. Jadi untuk long COVID ini adakah yang tidak bergejala? Tadi doktor katakan ada batuk, demam dan sebagainya. Untuk long COVID ni ada tak yang tak bergejala pun tapi dia adalah sakit long COVID, doktor? Sebenarnya long COVID ni definisi dia pun mesti yang bergejala. Cuma mungkin apa yang kita salah faham tu, mungkin dia bergejala tapi belum diperiksa. Contohnya macam benda yang kita tak nampak. Dia ada nyanyuk yang disebabkan long COVID, nyanyuk yang mendadak lah, kan? Ataupun pemikiran yang menurun, macam memory dia. Ya doktor. Itu dia lah, kita ada sedikit kurang. Baik. Okey. Maksud saya yang tak jelas, orang tak nampak. Kalau orang dah tak buat screening, dia tak nampak. So, macam tadi saya cakap, dari segi memory, dari segi penyelesaian masalah, dia tak dapat buat dengan betul. Macam orang tu kalau dia nak kena pergi kerja, dia punya kerja adalah high mental function, dia guna akal dia yang tinggi. So kalau lepas dia kena COVID, dia tak dapat buat kerja dia. So siapa pun tak tahu kenapa je ni tiba-tiba berubah kan. So kadang-kadang benda tu berlaku kita tak nampak. So orang-orang begini yang selepas menghadapi COVID, dia menghadapi gejala tapi tak jelas, tak nampak dari segi luaran. So orang begini dia kena faham diri dia, ataupun orang sekitar dalam keluarga dia kena tengok kenapa pelik sangat dia ni buat kerja. Kan? Asyik lupa je. Lepas tu bila orang kata nak suruh buat selesaikan masalah ni,
contohnya dia macam teragak-agak, macam tak cekap, macam tak cekap kan. Dia buat kerja tak cekap. So orang-orang sebegini boleh mendapat saringan dan pemeriksaan lanjut yang kita boleh test lah dari segi pemikiran dia, ada problem ke tak, ada impairment lah. So pemeriksaan tu hanya boleh didapati di hospital, di pemulihan lah, di bahagian pemulihan, di bahagian psikologi. Dari situ kita boleh buat screening dan kita pastikan sama ada ini adalah gejala daripada post-COVID ke tidak. Jadi mungkin akan jadi masalah lah pula kalau kita ni jenis sebelum kena COVID memang dah jenis pelupa dah. Kemudian kena COVID, lepas tu nak check pelupa ke tak, susah lah. Orang sekeliling pun tak sedar. Okey, baik doktor. Taklah. Test dia tu adalah above average ke below average tu kan adalah. Okey, baik doktor. Jadi bila seseorang itu terkena dengan COVID-19 ini, apabila di discharge oleh hospital, dia akan ada check up pula lepas pada tu kan, post check up kan dia kena datang. Tapi apabila sesetengah orang ini ada yang tak pergi pun untuk dapatkan check up itu, dan dia ada juga gejala-gejala post syndrome ini, dan dia abaikan saja tak pergi itu, apakah dia punya efek untuk jangka masa panjang itu? Adakah ia akan memudaratkan lagi pesakit itu atau bagaimana? Dia boleh mendapat komplikasi daripada gejala yang berterusan. Maksudnya kalau dia asyik, salah satu post-COVID syndrome adalah gejala letih yang berpanjangan. Dia jalan sikit dia rasa letih je, nak buat kerja orang nampak macam malas. Tapi sebab dia letih, dia post-COVID ni memang fatigue lah, kita panggil fatigue. So kalau dia buat tak kisah aja, dia akan mengalami komplikasi lah. Komplikasi contohnya dia jadi tak aktif, dan dia tak akan berexercise, dia rajin malas je kerja dia. Tak payahlah letih lah, tak larat lah kan. Itu yang simple. Tapi yang lebih teruk, kita boleh tahu yang kalau dia ada masalah pernafasan dan dia tak uruskan masalah pernafasan dia tu, dia asyik sesak nafas je, jalan sikit sesak nafas, lepas tu dia tak pergi pemulihan untuk buat breathing exercise, untuk buat physical exercise untuk memulihkan paru-paru dia. Of course dia senang dijangkiti oleh kuman, nanti dia kena pneumonia pula. So komplikasi dia akan berterusan selagi dia tak pulihkan keadaan yang bergejala yang berpanjangan ni. Tapi kalau dia jenis yang motivasi tinggi, bolehlah dia akan push himself pergi exercise ke apa. Itu tak ada apa salah lah, tapi cuma kadang-kadang kita tak boleh nak mengatasi dengan diri kita sendiri. Kita perlukan orang yang membantu kita, so dia kena dapatkan rawatan tersebut. Dia pendek kata dia kena pulihkan diri dia sepenuhnya lah. Tapi itulah kita kan, kadang-kadang kita dah macam terbiasa, lemah-lemah ni sikit-sikit je kita push lagi. Bila dah sampai satu tahap yang teruk sangat, barulah nak pergi hospital. Itu yang susah tu kan. Jadi kita nak tahu juga doktor, apabila seseorang itu telah pun discharge daripada stage 4 ataupun ke-5, saya dapati akan ada satu kesan ataupun parut di paru-parunya dan sebagainya, kesan-kesan sampingannya. Jadi adakah apabila doktor mengatakan kesannya adalah seperti lemah badan, jadi lesu, malas dan sebagainya, adakah tahap pemulihan itu adalah persentasenya adalah tinggi ataupun bagaimana kaedah rawatan susulannya tu, tempoh kepanjangan untuk betul-betul pulih semula, betul-betul pulih sepenuhnya tu lama ke ataupun sekejap doktor? Untuk tahap 4 dan 5 ni memang banyak dia punya risiko untuk jadi parut atau fibrosis pada paru-paru itu memang amat tinggi lah. So untuk dia kurangkan kesan parut tu, yang bila parut tahu kan, parut dia macam tebal, keras. Paru-paru kita nak lembut, elastik, boleh serap oksigen kan. So kalau dia nak hilangkan benda tu, dia kena buat breathing exercise, dia kena jaga kesihatan dari segi pemakanan, dia kena sihat supaya dia parut tu boleh kurang atau lebih, paru-paru dia lebih elastik, lebih mudah untuk serap oksigen, untuk boleh mengembang dengan betul. So dia kena
pemakanan yang sihat. Lepas tu dia kena buat exercise, breathing exercise, physical exercise. Sebab bila kita buat physical exercise, automatic kita akan breathe very deep, kan? Automatic kita akan buat deep breathing, kan? So orang-orang ni kalau dia mendapat rawatan susulan dengan cepat, insya-Allah dia boleh pulih dengan cepat. Bila saya tengok pesakit saya post COVID datang untuk pemulihan, datang kejap batuk. Lagi batuk lagi. Bila saya ajar dia breathing exercise, sekejap je. Dah hilang dia kata. Dah tak batuk lah doktor. Kan? Dia kena, kadang-kadang benda tu simple je sebenarnya. Cuma bila dia tak dapat rawatan susulan, dia tak dapat nasihat daripada orang yang tahu apa nak buat. So dia jadi lambat lah proses pemulihan pulih dia tu lambat. Jadi kunci utamanya di sini dapatkan bantuan. Itu yang penting. Dapatkan bantuan. Kita kadang-kadang kita tak tahu kan, bukan kepakaran kita. Jadi kita pergi pada orang yang betul-betul tahu untuk selesaikan masalah kita. Doktor, satu soalan lagi saya nak tanya ni. Breathing exercise tu kalau kita kat rumah tu macam mana caranya? Tiup belon ke? Kalau nak tiup birthday hari jadi orang nak bagi kek kat kita tu mungkin setahun sekali je. Cara dia. Mungkin yang boleh kita amalkan. Okey, breathing exercise ni memang saya ajar semua kat patient saya lah. Sebenarnya bila kita bernafas kan, kita kena besarkan paru-paru kita sebesar yang boleh. Okey, maksudnya bila kita nak besarkan dia, kita nak inflatekan dengan udara masuk. Maksudnya kita kena hembuskan. Tarik nafas. Tariklah kan? Yes. So kita kena tarik nafas. Sebelum kita tarik nafas, of course kita kena hembus dulu. Lepas tu baru tarik. Tarik dalam sangat. Bila kita tarik nafas, nak maksimiskan ruang paru-paru supaya dia kembang dengan betul, kita kena kembungkan perut kita. Okey. Macam kelas biologi. Kembungkan perut, buncitkan perut kita. Bila kita tarik nafas, buncitkan perut. Yang sedia buncit macam mana doktor nak tahu? Yang sedia buncit dia makin buncit lah. Tambahkan buncit lagi. Alright. Okay. Bila kita tarik nafas, buncitkan perut kita, diaphragm kat bawah paru-paru tu dia akan turun ke bawah dan ada paru-paru dekat bahagian bawah tu ada ruang nak berkembang. So ramai orang ada yang post COVID ni nafas dia sangat shallow, sangat pendek. Dia macam dia. Dia tak sempat buncit lah. Tak sempat. Sebab kan fibrosis tadi, lepas tu dia dah lama on tube pernafasan tu kan dah lama, dia dah lama tak tarik nafas sendiri. Mechanical ventilator duk buat. Alat yang duk pumpkan oksigen masuk, dia relax je macam tu kan. So dia dah lama tak bernafas sendiri macam tu. So bila orang dah tak ada tu, dia macam sikit je dia boleh buat tarik kan. So kita nak ajar dia supaya breathing tu lebih optimum. Udara yang masuk tu lagi maksimum masuk sebanyak-banyak yang boleh. So that's why kita kena ajar dia breathing exercise tu supaya dia faham balik, dia dapat kembangkan balik paru-paru dia tu. Baik. Dah boleh ke buat breathing exercise sekarang? Lepas ni kita akan cuba lagi. Kebetulan tengok betul-betul buncit tak lagi pun. Kebetulan doktor, rumah saya tepi pantai. Bila buat breathing exercise ni, dia dapat hirup udara segar sekali. Bagus sangatlah tu. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian doktor pada hari ini. Semoga dapat membuka mata kita semua kan. Kita mula sedar yang sebenarnya apa yang kita boleh lakukan sekarang ni adalah cuba untuk elak daripada terkena daripada COVID-19 ini. Dan kalaulah kita dah pun terkena dan ada sindrom-sindrom ini, simptom-simptom ini, kita boleh dapatkan bantuan. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada doktor yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Sedikitlah doktor kan, mungkin doktor ada harapan ataupun pesanan kepada pendengar-pendengar Manis FM sekarang ini. Ya, harapan saya supaya semua rakyat Malaysia berusaha untuk jaga diri sendiri sebaik yang mungkin. Apabila kita jaga diri sendiri, sebenarnya kita jaga orang sekitar kita yang kita sayang juga.
Dan pesanan saya dengan pesanan ini saya harapkan kita semua menangani pandemik COVID. InsyaAllah. Kita semua pastinya teringin untuk nak berjalan ke fasa yang keempat, di mana 80% daripada kita telah pun menerima vaksin COVID-19. Dan pada ketika itu kita telah pun boleh untuk nak merentas negeri, boleh pulang ke kampung. Itu adalah misi dan juga matlamat kita semua. Amin. Okey, baik. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Mazlifah Umar, merupakan pakar perubatan pemulihan UiTM Private Specialist Center UPSC, dengan topik kita hari ini mendepani long COVID dan juga post COVID syndrome. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan, Nanti Doktor. Nanti datang Terengganu, berdatang ke Manis FM, Doktor. Boleh insyaAllah bila dibenarkan rentas. Okey, baik Doktor, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda semua. Kalau anda terlepas, jangan risau, kerana anda boleh ikuti ulangannya di Facebook Manis FM. Dan kalau anda sekarang ni menyaksikan kami di Facebook Manis FM, terima kasih diucapkan kepada anda semua. Kalau boleh share banyak-banyak supaya yang lain juga dapat manfaatnya. Ya, kan banyak info yang telah dikongsikan oleh doktor tadi. Okey, baik. Jadi kita nak tambah ilmu pula bersama dengan Ustaz Said sebentar nanti. Tafsir ayat akhir surah Al-Baqarah. Jom.